Selamat datang ke kelas BM. Cikgu Zuhaili ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua. Okey, baiklah, hari ini bersama Cikgu Zuhaili lagi. Untuk hari ini kita akan fokuskan kepada antologi tingkatan 4, iaitu prosa tradisional yang bertajuk Kepimpinan Melalui Teladan. Anda semua dah baca prosa tersebut? Kalau belum, tak apa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang plot Kepimpinan Melalui Teladan. Okey. Anak murid yang dikasihi sekalian, kemahiran kita untuk hari ini ialah aspek seni bahasa. SK kita 4.1. Memahami dan mengapresiasi karya sastra. Manakala SP kita pula 4.1.1. Memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respon peribadi yang sesuai terhadap karya. Manakala objektif pembelajaran kita pula ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memahami dan menghayati plot dalam teks prosa tradisional. Dan yang kedua, para pelajar dapat menyatakan respon yang jelas dan sesuai terhadap teks prosa tradisional. Bahan rujukan kita pula untuk hari ini ialah antologi teks komponen sastra tingkatan 4, iaitu Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Halaman yang boleh dirujuk oleh pelajar ialah halaman 27 hingga 40. Prosa tradisional kita untuk hari ini ialah Kepimpinan Melalui Teladan. Apa itu plot? Plot ialah urutan peristiwa dalam karya dari awal hingga akhir. Terdapat 5 tahap plot. Plot pertama ialah tahap permulaan, seterusnya tahap perkembangan, diikuti tahap konflik, seterusnya tahap klimaks dan akhir sekali adalah tahap peleraian. Bagi tahap permulaan, tahap ini menceritakan pengenalan tentang latar, watak dan situasi. Manakala tahap perkembangan menunjukkan cerita mula berkembang dan menuju kepada konflik. Manakala konflik pula menunjukkan konflik berlaku antara watak-watak dalam cerita tersebut. Manakala klimaks merupakan tahap di mana puncak perumitan yang mula menunjukkan jalan penyelesaian. Dan akhir sekali, tahap peleraian pula ialah menunjukkan penyelesaian situasi yang dicipta sendiri oleh pengarang tersebut. Okey, baiklah, seperti yang cikgu terangkan tadi, plot mempunyai 5 tahap. Tahap pertama adalah permulaan, tahap kedua adalah perkembangan, tahap ketiga adalah konflik, tahap ketiga klimaks dan tahap terakhir adalah peleraian. Okey, baiklah, kita akan tengok satu persatu. Kita tengok dalam slide yang cikgu telah sediakan. Kita baca dulu dalam slide, lepas tu nanti cikgu akan terangkan lebih dalam lagi tentang setiap tahap tersebut. Okey, baiklah, kita pergi dahulu kepada plot permulaan. Pada permulaan cerita, Sri Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada menerima kabar 7 prajuritnya terbunuh sewaktu ingin menewaskan Melaka. Bagi menewaskan Melaka, Ketala Sari telah dihantar dengan sebuah perahu beserta 10 orang pengiring. Okey, untuk pengetahuan semua, awal-awal lagi Sri Betara Majapahit dengan Patih Gajah Mada ni, dia telah hantar prajurit ataupun pejuang negeri dia untuk menyerang Melaka. Namun sayangnya mereka telah dikalahkan oleh Laksmana, telah dibunuh oleh Laksmana. Jadi diorang rasa makin berdendam, rasa tak puas hati betul dengan kerajaan Melaka.
nak dijadikan cerita, 7 orang prajurit tu, salah seorang bernama Petala Bumi. Petala Bumi ni mempunyai anak. Nama anak dia adalah Kertalasari. Jadi masa tu Kertalasari ni dia tengah pergi ke satu negeri. Negeri tu bernama Negeri Daha. Dia tengah menyerang Daha dan dia mencuri di Daha. Dia berjaya. Dia balik je rumah. Bila dia balik je rumah, mak dia sedih. Mak dia sedih. Kenapa mak dia sedih? Mak dia sedih sebab mengatakan bahawa ayah dia telah mati, dibunuh oleh Laksmana. Jadi dia rasa sangat marah. Lepas tu Patih Gajah Mada ni dia panggil Kertalasari datang ke istana untuk menyatakan hasrat dia. Dia nak menyatakan bahawa awak sebagai anak Petala Bumi kena balas dendam kepada kematian ayah awak. Okey, lepas tu Patih Gajah Mada ni dia bawa Kertalasari pergi berjumpa dengan Seri Betara Majapahit. Bila dibawa jumpa dengan Seri Betara Majapahit, Seri Betara Majapahit ni dia cakap, okey, saya akan bagi awak satu jawatan. Jawatan dia adalah Penggawa Agung. Penggawa Agung ni satu jawatan yang besar di negeri tersebut, di negeri Majapahit. Jadi Kertalasari cakap, saya berminat. Tapi sebelum awak bagi saya jawatan tu, saya kena bunuh Laksmana dulu. Kalau saya berjaya bunuh Laksmana, barulah awak bagi saya jawatan tersebut. Okey. Seterusnya kita pergi kepada plot perkembangan. Dalam plot perkembangan ni dia dah mula nak ada konflik, dia dah perkembangkan daripada watak, daripada situasi latar tersebut. Kita tengok penyamaran Kertalasari di Melaka. Kertalasari mampu mengenali kepribadian Laksmana dan mengatur strategi untuk menentangnya serta meneruskan tabiat suka mencuri dan mengamalkan ilmu sakti yang memukau pandangan. Okey. Permulaan tadi, lepas dia cakap dia nak balas dendam dekat Laksmana ni, lepas tu Patih Gajah Mada dia sediakan peralatan, dia sediakan pengangkutan kepada Kertalasari untuk pergi ke Melaka. Diorang naik apa pergi Melaka? Diorang naik perahu je. Lepas tu apa perkara pertama yang diorang buat? Perkara pertama yang diorang buat adalah diorang masuk je Melaka, diorang menyamar sebagai orang Jawa. Diorang duduk dalam perkampungan orang Jawa. Lepas tu diorang hiduplah dalam kalangan orang Jawa tu. Daripada situ Kertalasari ni dia dah mula, orang cakap apa, dia intai-intai keadaan di Melaka, macam mana dia nak kalahkan Laksmana, dia cuba dicuri-curi lihat Laksmana, macam mana Laksmana ni, apa perwatakan dia, apa fizikal dia. Satu hari Kertalasari ni dia dapat jumpa Laksmana tu, dia nampak Laksmana. Jadi dia cakap tidak hairanlah bapaku dibunuh oleh Laksmana, sebab dia nampak Laksmana ni sangat gagah, bertubuh sasa, tegap. Jadi dia cakap patutlah ayah saya dibunuh. Laksmana ni memang seorang yang gagah. Okey, lepas tu nak jadikan cerita pada perkembangan plot ni, masa tu dia dah plan, dia dah rancang, Kertalasari dah rancang, okey, aku nak mencuri di Melaka, aku nak curi duit, nak curi harta semua rakyat dan saudagar di Melaka. Aku nak buat suasana kacau bilau. Okey, lepas tu kita tengok dekat bahagian konflik ni dah banyak berlakunya masalah. Okey, kita tengok. Pertama sekali, kecurian yang berleluasa menimbulkan rasa tidak puas hati raja, saudagar, pembesar dan rakyat. Sebaliknya, Kertalasari gembira mengumpul harta dan bercita-cita untuk mencuri harta raja. Perbuatan mencabuli isteri pembesar dan saudagar turut menimbulkan kebimbangan. Okey. Macam mana kita nak cakap? Konflik ni bermula apabila Kertalasari ni pada satu malam tu dia masuk pergi rumah saudagar yang kaya, habis dia curi harta, emas saudagar kaya tersebut. Dan satu lagi, tahu tak apa yang dia buat? Dia cabul isteri saudagar kaya tersebut. Macam mana kan? Dia
Macam mana orang boleh tak perasan dia masuk, lepas tu dia boleh cabul pula isteri saudagar kaya tu? Kenapa? Macam mana dia buat? Dia menggunakan ilmu mistik dia. Dia ada satu ilmu sakti. Dia boleh, orang cakap, boleh mengaburkan mata orang. Dia boleh buat orang jadi hayal. Jadi itulah keistimewaan Ketala Sari. Okey. Hari demi hari habis semua harta rakyat, harta saudagar, harta pembesar, semua dia curi. Dia masuk rumah, dia ambil harta, lepas tu dia cabul isteri orang saudagar tu, pembesar, orang kaya, semua dia cabul. Lepas tu kita pergi tengok kepada climax. Dekat climax ni nak dijadikan cerita pada satu hari. Siapa tu? Raja cakap, "Uish, saya berasa khawatir lah, bimbang lah dengan keadaan yang berlaku di Melaka sekarang ni. Sangat banyak harta dicuri, isteri saudagar dicabul." Jadi raja minta Temenggung tolong suruh pengawal berkawal di seluruh Melaka. Sehingga kan 500 pengawal disuruh berkawal di sekitar Melaka, di rumah-rumah, di rumah saudagar. Tapi tak boleh halang Ketala Sari, sebab Ketala Sari sangat hebat, sangat kuat ilmu saktinya. Lepas tu satu hari nak dijadikan cerita, rumah bendahara pula yang dimasuki oleh Ketala Sari. Dia berjaya masuk rumah bendahara. Jadi bendahara pun jumpa balik dengan raja. Dia menyatakan, rumah saya pun sudah dimasuki oleh Ketala Sari. Sememangnya dia ni bukanlah orang yang biasa-biasa. Betul lah, dia bukan orang yang biasa-biasa kan. Dia datang daripada Majapahit. Okey, dekat climax kita baca, Laksmana telah mengatur strategi kali kedua untuk berjaya membunuh Ketala Sari di tengah pasar dengan menikam dadanya sehingga tembus ke belakang. Alat sulitnya telah dipotong. Okey, pada satu malam tu Raja telah minta tolong Laksmana. Laksmana minta tolonglah selesaikan situasi ini, selesaikan malapetaka yang melanda negeri Melaka ni. Dia cakap dia dah risau, rakyat pun dah khawatir kan. Pada satu malam tu Laksmana telah memakai baju hitam. Lepas tu dia buat persiapan di sekeliling istana. Sebab Ketala Sari dah plan, dia rancang, malam ni aku kena masuk istana, aku akan curi semua harta raja dan aku akan ambil semua ratu-ratu, gundik-gundik di dalam istana tu, aku nak jadikan isteri aku. Sebab semuanya cantik-cantik, muda-muda kan. Okey, lepas tu jadi Laksmana dah buat satu rancangan. Malam ni aku kena tangkap, aku kena bunuh si Ketala Sari ni supaya negeri Melaka kembali aman. Jadi apa dia buat? Dia guna Laksmana kan. Laksmana pun dia ada ilmu dia. Dia pahlawan kan, pahlawan paling hebat di Melaka. Jadi pada satu malam nak dijadikan cerita, dia meletakkan tombak, dia meletakkan keris, pedang, semua peralatan tu letak sekitar istana tu. Tak ada orang pun yang jaga benda tu. Benda tu dia letak sendiri je. Jadi tapi dia adalah baca mantra dia kan. Bila Ketala Sari nak masuk je ke dalam istana tu, alat-alat tu semua macam bertikam, bergaduh sesama sendiri alat tu. Pedang bergaduh dengan tombak, semua bergaduh satu sama lain sehingga menyebabkan suasana yang sangat bising. Jadi apa yang Ketala Sari buat? Dia tak berani masuk. Sebab apa? Dia cakap, okey, aku tahu kalau aku masuk ke dalam istana saat ni pasti aku akan mati, pasti aku akan kalah, dibunuh oleh Laksmana. Jadi dia berpatah balik. Kira malam tu dia gagal lah nak menguasai istana dan ambil ratu-ratu tu kan. Okey, lepas tu Laksmana buat rancangan untuk kali kedua. Okey, satu hari tu pada waktu pagi, Laksmana ni dia pergi dekat pasar. Di pasar tu dia dalam antologi menyatakan dia berbaring di pasar tu sehingga kan dia menyamar jadi penjahat.
Sehingga kan Kertalasari ni tak tahu pun siapa yang berbaring tu. Bila Kertalasari lalu je, pijak je badan si Laksmana, terus Laksmana hunus tikam jantung dada si Kertalasari. Jadi Kertalasari pun mati. Tapi bukan itu saja. Bukan itu saja yang Laksmana buat. Apa yang Laksmana buat? Laksmana lepas dia hunus, dia mati. Jadi dia potong alat kemaluan Kertalasari. Kenapa dia potong alat kemaluan? Sebab apa? Dia nak bawa jumpa raja, nak menyatakan dia bunuh Kertalasari. Bukan setakat dia potong kemaluan Kertalasari, tetapi dia ambil keris Kertalasari juga untuk dibawa kepada raja. Okey, lepas tu pagi tu gempa, satu Melaka gempa sebab dekat pasar tu ada orang mati. Lepas tu orang tak tahu itu adalah Kertalasari. Kertalasari ni yang telah membuat kacau di negeri Melaka. Ramai orang potong tangan kanan, tangan kiri, potong telinga. Lepas tu ambil mata, ambil kaki, semua orang potong sebab apa? Tahu tak kenapa dia buat? Bukan dia nak makan, tapi rakyat-rakyat tu dia bawa pergi jumpa dia bawa pergi jumpa raja sebab dia nak menyatakan bahawa sayalah yang bunuh Kertalasari. Sebab saya ada tangan, sebab saya ada kaki, saya ada telinga. Tapi sebenarnya siapa yang bunuh? Nampak tak? Masa tu diorang cuba nak menipu raja, nak menyatakan bahawa diorang yang bunuh Kertalasari. Padahal Laksmana yang bunuh kan? Okey, baiklah, nak dijadikan cerita, semua yang memotong tangan, memotong kaki, hidung, telinga tu semua, diorang pergi jumpa raja. Lepas tu dia cakap, masing-masing serahkan tubuh badan Kertalasari kepada raja. Lepas tu raja pun dia pening, dia cakap dekat bendahara, ayo mamak bendahara, macam mana situasi ini boleh jadi? Dia cakap dia pun pening, tak tahu siapa yang bunuh. Tapi mamak bendahara ni pandai, dia cakap macam ni lah raja, kita tunggu satu saja lagi bahagian ataupun petanda yang menyatakan bahawa itulah orang yang membunuh Kertalasari. Jadi dengan nak dijadikan cerita, Laksmana datang, dia membawa keris dan alat kemaluan Kertalasari, dia serahkan kepada raja. Dia cakap, raja, pagi tadi saya telah membunuh Kertalasari. Inilah buktinya, dia ada pedang, dia ada alat kemaluan. Jadi senanglah, kita dah tahu. Bahawa yang membunuh Laksmana tu adalah yang membunuh Kertalasari tu adalah Laksmana. Mudah je kan cerita dia. Kita nampak kat situ. Senang je nak buktikan sebab keris tu yang paling penting. Keris dengan alat kemaluan memang jelas menunjukkan bahawa kalau kita nak cakap, itulah bukti paling jelas orang yang membunuh Kertalasari tersebut. Okey, lepas tu jadi negeri Melaka ni pun kembali aman. Lepas tu nak dijadikan cerita, dekat Peleraian, rakyat jelata ni mengecam barangan yang dicuri di balai rong istana. Pengagihan harta dibuat secara adil oleh Raja Melaka. Melaka kembali aman, namun Patih Gajah Mada yang berdendam tidak berputus asa mencari individu yang dapat melunaskan dendamnya untuk menewaskan Melaka. Okey, baiklah. Sebenarnya harta-harta yang dicuri oleh Kertalasari tersebut semuanya disimpan di Bukit Cina, disimpan dekat Bukit Cina. Semua harta yang dia dah rampas, dia curi tu dia letak dekat Bukit Cina. Lepas tu ada satu nama pembesar tu, Bentara. Raja minta Bentara bawa semua rakyat, ambil harta, bawa balik balai rong istana. Masa tu dia panggil semua pembesar, panggil rakyat, panggil saudagar untuk cam balik. Okey, mana satu harta awak? Okey, dia dah bawa balik. Lepas tu dia cakap, dia berbincang. Okey, macam ni lah, sebab Laksmana telah membunuh Kertalasari, boleh tak kita bagi 2/3 ataupun 2/3 daripada keseluruhan harta tu kita bagi kepada Laksmana. Jadi saudagar, pembesar, rakyat semua bersetuju. Jadi harta 2/3 diserahkan kepada Laksmana, manakala 1/3 dibahagi sama rata kepada pembesar, saudagar dan rakyat yang telah dicuri hartanya.
Namun Laksmana ni sangat baik hati, sangat tidak tamak, sebab 2/3 harta dia tadi dia telah pecahkan kepada ulu balang, dia bagi kepada fakir miskin, dia bagi kepada orang tertentu. Semua harta ni dia bagi kepada orang lain. Makanya kita nak cakap dekat sini, 1 sen pun dia tak dapat, 1 sen pun dia tak ambil daripada harta yang diberikan kepada dia. Nampak tak betapa mulianya hati Laksmana ketika itu. Okey, baiklah. Lepas tu berita kematian Ketalasari ni telah sampai ke telinga Patih Gajah Mada. Jadi dia terus berasa murka, dia terus berasa kecewa, sedih dan dia nak balas dendam. Dia cakap, aku akan tetap balas dendam, tetap akan kalahkan, tetap bunuh Ratu Melaka, tetap kalahkan kerajaan Melaka. Dia apa yang dia buat, dia terus mencari orang yang boleh menuntut bela kerajaan Majapahit tersebut. Dia buat terus cari orang-orang yang boleh menuntut bela balas dendam kepada Laksmana. Itu sahajalah untuk peleraian. Okey, macam mana? Faham? Daripada permulaan, perkembangan, konflik, klimaks dan peleraian. Okey. Seterusnya, cikgu telah menyediakan bacaan tambahan kepada anda semua. Anda semua boleh membaca maklumat tambahan yang telah cikgu sediakan ini. Cikgu telah membuat maklumat tambahan bagi tahap permulaan, tahap perkembangan, tahap konflik, tahap klimaks dan tahap peleraian. Semoga dengan pembacaan tambahan ini akan menjadikan anda lebih faham tentang prosa tradisional kepimpinan melalui teladan. Akhir sekali, sebagai pengukuhan kepada pembelajaran kita untuk hari ini, anda semua diminta untuk menjawab soalan latihan yang telah disediakan seperti berikut. Setakat itu sahaja slot kita untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi untuk slot seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.